Nasional FM sentiasa di hati. Ya, Alpha 10.2 setiap hari kami bawakan kepada anda bermula pukul 10.30 sehingga pukul 11 pagi. Jadi hari ini topik dalam Alpha 10.2 adalah sistem depositori pengukuhan khazanah intelek negara. Mungkin kita semua tak pernah dengar perkataan depositori itu apa sebenarnya. Jadi bersama dengan saya menerusi talian telefon adalah Encik Wan Muhammad Fazali Muhammad Saleh, Timbalan Pengarah Kanan Pusat Penyerahan Terbitan Negara Perpustakaan Negara Malaysia. Assalamualaikum Encik Wan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nampaknya hari ini kita boleh bercakap mengenai perkataan baru yang ramai pendengar baru tahu, baru dengar perkataan depositori. Tetapi sebelum itu, kalau anda nak saksikan juga rakaman dan juga perbincangan ini menerusi Facebook Live, pergi sahaja ke Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada di sana, boleh dengarkan kami secara langsung. Baiklah Encik Wan, kita mulakan dahulu perbincangan kita sebelum kita pergi kepada perkataan depositori itu. Kami difahamkan Perpustakaan Negara Malaysia akan mewujudkan program Bicara Penerbit Malaysia 2021. Mungkin Encik Wan boleh buka perbincangan kita mengenai program ini dahulu. Encik Wan, silakan. Okey, terima kasih. Program ini akan dilaksanakan pada 29 Jun 2021 pada hari Selasa minggu depan. Okey. PNM akan mengadakan satu program, iaitu program Bicara Penerbit Malaysia 2021. Program ini merupakan kesinambungan program seminar bersama penerbit 2019 yang telah diadakan pada 6 Ogos 2019. Program ini merupakan acara 2 tahunan sempena kesedaran kepentingan serahan bahan di bawah Akta 331 dalam usaha membina dan memperkukuhkan koalisi negara dengan pengumpulan dan pengukuhan khazanah intelek negara melalui Akta 331 serta menjadikan PNM sebagai pusat kecemerlangan warisan intelek negara. Pada tahun ini, PNM telah menjenamakan program ini sebagai Bicara Penerbit Malaysia. Pelbagai pengisian aktiviti akan dijalankan dalam program Bicara Penerbit Malaysia 2021, antaranya sesi demonstrasi penggunaan sistem depository PNM dan juga ceramah bertajuk keselamatan harta hak cipta penerbitan terhadap bahan bond digital daripada MyIPO serta ceramah amalan dan praktis pemeliharaan bahan bond digital daripada Dr. Haji Saiful Farid bin Mak Yasin, Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM Puncak Perdana. Mengambil kira perkembangan semasa COVID-19, program yang akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Nozari bin Hamad, Ketua Seusaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTED ini akan dijalankan sepenuhnya secara dalam talian menggunakan platform Zoom meeting dan bersiaran secara langsung di PNM TV channel. Jadi siapa yang menerajui program ini dan apakah objektif program ini? Okey, program ini telah memperlihatkan penglibatan PNM secara serius dalam menyokong pembangunan industri perbukaan negara. Program ini diterajui oleh Pusat Penyerahan Terbitan Negara atau singkatannya PPTN, Perpustakaan Negara Malaysia, dan mula dilaksanakan pada tahun 2018 ya. Program ini bertujuan untuk memperkukuhkan hubungan jalinan kerjasama antara Perpustakaan Negara Malaysia dengan persatuan-persatuan dalam industri. Di samping itu, program ini merupakan platform khusus untuk membincangkan isu-isu terkini yang sedang dihadapi oleh para penggiat industri ini dan akhirnya akan dibawa kepada pihak kerajaan untuk dipertimbangkan solusi kepada isu-isu tersebut. Jadi program ini mungkin kalau tahun lepasnya lain, tahun ininya lain. Jadi tahun ini apa kelainan yang dibawakan dan siapakah sasaran utama untuk menyertai program ini? Okey, pada tahun ini kita telah mula memperkenalkan penggunaan sistem depository kepada penerbit di Malaysia. Oleh itu, program Bicara Penerbit Malaysia 2021 memberi fokus utama kepada pengenalan dan penggunaan sistem depository. Justru pada tahun ini kita telah mengangkat
sistem depository lamban pengukuhan khazanah intelek negara sebagai tema program bicara penerbit Malaysia 2021. Penganjuran bicara penerbit Malaysia 2021 kali ini turut menyasarkan penerbit buku di seluruh negara bagi mengeratkan kerjasama dan percambahan idea yang lebih mantap melalui pelbagai program yang telah kita rancang. Kita menyuruh semua penerbit di Malaysia, tidak kira penerbit swasta, penerbit kerajaan maupun semua yang terlibat dalam penerbitan buku bercetak, tidak bercetak dan juga secara digital, untuk turut sama-sama meluangkan masa menyertai program ini secara percuma sahaja. Okey. Kita dah faham Perpustakaan Negara Malaysia akan mewujudkan satu program iaitu Bicara Penerbit 2021, dan sekarang kita nak tahu jugalah perkataan topik kita pada hari ini iaitu sistem depository pengukuhan khazanah intelek negara. Mungkin Encik boleh terangkan kepada pendengar kita sekalian apakah yang dikatakan sebagai sistem depository tersebut. Okey, pada dasarnya sistem depository ini diperkenalkan bagi memastikan bahan perpustakaan dalam bentuk digital diserahkan kepada Perpustakaan Negara Malaysia melalui Akta 331. Sebelum ini, Perpustakaan Negara mengalami kesukaran untuk mengumpulkan bahan-bahan berbentuk bon digital. Berikutan itu, Perpustakaan Negara Malaysia telah membangunkan sistem yang memudahkan para penerbit untuk menghantar bahan-bahan terbitan mereka kepada Perpustakaan Negara Malaysia melalui sistem depository. Okey, sistem depository merupakan satu sistem yang dibangunkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia bertujuan menyediakan perkhidmatan kepada penerbit untuk memudahkan serahan bahan digital secara dalam talian seperti yang disyaratkan dalam Akta 331. Sistem ini dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan kandungan bahan dan hak cipta digital atau digital right management bagi tujuan keselamatan dan perlindungan bahan-bahan, khususnya pemeliharaan dan penyalahgunaan paten, penyalinan dan hak cipta. Selain dari itu, sistem ini juga dibangunkan bagi meningkatkan kecekapan perkhidmatan kepada penerbit yang meliputi model pendaftaran penerbit, permohonan International Standard Number ISBN, International Standard Serial Number ISSN dan juga pengkatalogan dalam penerbitan PDP. Jadi kalau sebelum ini sistem apa yang digunakan? Mungkin pendengar nak tahu jugalah. Mungkin boleh dibuat perbandingan sebelum ini bagaimana dan dengan menggunakan sistem depository ini, apa kebaikan yang boleh didapati kepada penerbit yang ingin menerbitkan buku dan juga menghantar bahan tersebut kepada PNM. Okey, sebelum ni sistem yang digunakan oleh pengguna penerbit, mereka perlu mengisikan borang secara manual yang terdapat dalam laman sesawan PNM. So mereka perlu menghantar maklumat secara manual dengan mengisi borang tersebut melalui email kepada Perpustakaan Negara Malaysia untuk diproses dan diberikan ISBN number. So kita akan menghadapi masalah di segi lambatlah untuk memproses bahan tersebut. Dengan ada sistem yang kita bangunkan ini berdasarkan kepada cadangan daripada penerbit kita pada seminar yang lalu, mereka ingin memudahkan proses ini. So kita perlu mewujudkan satu sistem yang lebih komprehensif untuk memudahkan kerja penerbit memohon ISBN dengan ISSN dan perolehan perkatalogan dalam penerbitan. Bermakna segala apa bahan yang ingin dihantar oleh penerbit kepada PNM wajib juga dihantar dalam bentuk digital. Jika sebelum ini wajib ataupun tidak dihantar dalam bentuk digital. Okey, memang kita telah nyatakan dalam akta bahawa semua penerbitan tidak kira sama ada dalam bentuk bercetak, tidak bercetak, termasuk bahan bon digital, perlu diserahkan kepada Perpustakaan Negara Malaysia berdasarkan kepada Akta 331. Tapi kita mengalami masalah kerana penerbit perlu melakukan bahan yang bentuk bon digital ni secara offline. So mereka perlu menghantar bahan-bahan digital ni ke dalam bentuk yang lebih praktikal seperti menggunakan cakram padat dan sebagainya. Jadi itu yang kita menghadapi masalah untuk
mengesal atau penerbit menyerahkan kepada Perpustakaan Negara Malaysia berdasarkan pada akta yang telah dinyatakan tadilah. Jadi kalau dulu boleh tiba-tiba hilang lah apa, tersalah letak lah kan. Jadi dengan sistem yang baru dibina ini, mungkin kesalahan-kesalahan tersebut kita dah boleh hilangkan dan kita boleh buat satu sistem yang lebih sistematik. Register, hantar, kita boleh trace semua apa yang telah pun dihantar oleh penerbit. Cik Wan kan? Betul. Begitu? Ya, betul. Lebih mudah lah, lebih orang kata lebih praktis, lebih sistematik lah. Jadi untuk mengesan halaman tersebut dan untuk memprosesnya adalah lebih senang untuk tujuan pemeliharaan kepada Perpustakaan Negara lah. Dan juga lebih jimat masa. Itu pasti Ya. Okey, selepas ini kita nak tahu lagi apa yang akan dilakukan oleh Perpustakaan Negara Malaysia dalam menyemarakkan lagi, terutamanya dalam aktiviti membaca dan lagi pelbagai lagi program-program lain, tetapi mengenai sistem depository pengukuhan khazanah intelek negara. Saya masih lagi bersama dengan Encik Wan Muhammad Fazali Muhammad Saleh, Timbalan Pengarah Kanan Pusat Penyerahan Terbitan Negara Perpustakaan Negara Malaysia. Tadi kita dah faham apa itu sistem depository berbanding dengan sistem-sistem sebelumnya ini. Cik Wan, kita beralih kepada perbincangan kita seterusnya ini. Kalau kita bercakap mengenai perpustakaan, tak pernah terlepas daripada semua orang tahu perpustakaan adalah tempat simpanan buku dan juga tempat orang pergi dan untuk membaca. Jadi apakah program-program yang dirangka oleh PNM untuk kita menggalakkan lagi masyarakat kita supaya membaca, dan kita tahu masyarakat yang berjaya adalah masyarakat yang membaca. Betul. Okey, selain program bicara penerbit Malaysia 2021, Perpustakaan Negara Malaysia akan menjalankan pelbagai program galakkan membaca yang lebih menarik, bertepadu dan holistik. Perpustakaan Negara Malaysia telah merancang lebih 80 program atau aktiviti galakkan membaca yang akan dilaksanakan secara dalam talian bersesuaian dengan norma baru ketika ini. Antara program-program utama Perpustakaan Negara Malaysia ialah program Negara Membaca, iaitu program pencinta buku, Travelog Baca, pertandingan Family Malaysia Membaca dan juga anugerah pembaca aktif. International Storytelling Festival Malaysia atau singkatannya ISFM 2021, wacana program pembudayaan tulisan Jawi iaitu Bengkel Penataran Tulisan Jawi dan Semarak Jawi @Jakim. Wacana Maya Manuskrip Melayu, Kalam Karyawan, Program Literasi Maklumat atau LMM Mega 2021, Eksplorasi Digital Pangkalan Data, Resensi Buku bersama selebriti atau tokoh, Bicara Intelektual dan pelbagai program didik hibur yang interaktif dan menarik untuk masyarakat. Di samping itu terdapat juga program secara dalam talian yang diadakan secara berkala, iaitu program Negara Membaca @PNM, kuis telik maklumat, uji Jawi, rancangan klinik Jawi dan lain-lain. Maklumat lanjut mengenai program atau aktiviti Perpustakaan Negara Malaysia boleh didapati di laman sesawan PNM iaitu www.pnm.gov.my atau boleh mengikuti media sosial rasmi Perpustakaan Negara Malaysia. Jadi kalau kita bercakap pasal membaca ni sejak daripada kecil kita diajar untuk membaca, terutamanya kepada golongan kanak-kanak, kerana untuk membentuk seorang dewasa yang hebat kita kena bentuk dahulu kanak-kanak tu bagaimana. Jadi untuk kanak-kanak secara spesifiknya, kalau di sekolah dahulu ada program membaca, pertandingan membaca, banyak buku, baru menang hadiah dan sebagainya. Sekarang dalam situasi pandemik COVID-19, apa rancangan PNM untuk memberi pengkhususan program untuk menyemarakkan lagi minat membaca di kalangan kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak sekolah rendah ni? Ya, okey. So kita telah merangka satu aktiviti yang agak besar di peringkat international, dikenali sebagai International Storytelling Festival Malaysia yang akan dilaksanakan dalam sekitar bulan Jun dan Julai nanti ini adalah kerjasama di seluruh negara Malaysia untuk menceritakan storytelling, berbagai-bagai cerita yang menarik untuk kanak-kanak. So kita akan buat satu pertandingan bercerita bagaimana gaya penyampaian bercerita kepada kanak-kanak. Jadi saya rasa ini agak menarik lah. Yang pertama kita laksanakan di Perpustakaan Negara Malaysia ni memang untuk tujuan kepada golongan kanak-kanak lah, untuk membangkitkan lagi minat membaca di kalangan kanak-kanak ni.
Walaupun kita mengalami pandemik COVID-19, kita akan mengadakan secara orang kata maya. Banyak program-program diaturkan, bukan hanya untuk kita sebagai negara Malaysia sahaja, tapi ada melibatkan negara-negara luar, termasuk daripada Amerika sendiri. So ini memang ini akan saya rasa ditumpukan oleh golongan kanak-kanak lah, untuk melihat bagaimana pelaksanaan proses untuk menggalakkan golongan kanak-kanak ini membaca. Betul. Kerana itulah di peringkat komuniti kecil wujudnya perpustakaan desa. Dan perpustakaan desa kalau sesiapa yang aktif pergi, memang banyak buku pengkhususan kepada kanak-kanak. Saya pun belajar membaca banyak melalui perpustakaan desa. Mungkin sedikitlah Encik Wan boleh membuat promosi untuk pendengar sekarang, ibu bapa yang mendengarkan, supaya mungkin selepas pandemik nanti kita pakat pergi serbu ramai-ramai ke perpustakaan desa untuk memulakan kehidupan kita dengan membaca. Ya, okey. So, perpustakaan desa kita ada di seluruh Malaysia, dan lebih kurang 500 ya. Perpustakaan di seluruh Malaysia di bawah Perpustakaan Negara Malaysia. Tidak termasuk lagi daripada perpustakaan awal negeri yang mereka wujudkan perpustakaan desa. So, kita kalau masalah untuk mengakses yang kata bahan-bahan buku untuk kanak-kanak ni agak sukar untuk diperolehi di mana-mana perpustakaan di luar bandar. Mungkin kita nak pergi kerana jaraknya agak jauh semua. Kita boleh juga menggunakan kemudahan di perpustakaan desa yang kita wujudkan, di mana koleksi-koleksi itu kita beli direct dari Perpustakaan Negara Malaysia, bekalkan kepada perpustakaan desa. So ini yang lebih orang kata bukan lebih baiklah, kita sebagai perpustakaan negara ini sering membantu perpustakaan-perpustakaan yang di desa-desa ya. Ini adalah orang kata merupakan salah satu inisiatif daripada kerajaan lah, supaya menggalakkan golongan-golongan luar bandar juga mendapat manfaat dengan kita mewujudkan perpustakaan desa ni. So banyak program-program yang kita laksanakan di perpustakaan desa dan kerjasama Perpustakaan Negara Malaysia, dan juga ada di kalangan perpustakaan universiti juga ada yang ingin berminat untuk bekerjasama untuk mengadakan aktiviti-aktiviti untuk menarik di kalangan golongan luar bandar ni untuk membaca ya, menggunakan kemudahan yang kerajaan sediakan. Jadi kita sebagai orang kata masyarakat Malaysia ni perlu berterima kasih dengan kerajaan lah, kerana telah kemudahan-kemudahan yang seperti begini diwujudkan kepada golongan-golongan di masyarakat di luar bandar. Betul. So kita gunakan kemudahan inilah. Jadi kalau di untuk orang dewasa pula, katakanlah saya nak sesuatu buku, sekarang nak pergi ke perpustakaan tak boleh kan, pandemik tak boleh. Di mana saya boleh akses nak cari buku yang saya nak tu dalam koleksi Perpustakaan Negara? Di mana? Laman web mana dan sistem mana? Okey, Perpustakaan Negara Malaysia sebenarnya dah mengadakan satu portal yang dah lama dah. Portal tu dikenali sebagai U-Pustaka ya. U-Pustaka, Ubiquitous punya library dan bahasa Inggerisnya. So di situ banyak koleksi-koleksi yang kita boleh gunakan, kita manfaatkan. Di mana pekalan data yang kita langgan tu dengan jumlah koleksi sampai berjuta-juta ya, boleh diakses ke sana. So percuma kita boleh masukkan. Tetapi kalau kita memerlukan satu bahan yang berada di Perpustakaan Negara Malaysia ya, kita ada satu lagi cara yang kita boleh perolehi bahan-bahan tersebut melalui pinjaman ya, pinjaman di dalam tu. Okey, pinjaman melalui portal booking di sana. Ada 12 punya ahli konsortium yang menyertai U-Pustaka ni. Di negeri-negeri seperti Selangor, Pahang, banyaklah negeri-negeri ya, termasuk juga dengan Intan. Jadi di situ pengguna-pengguna kalau ingin meminjam buku tu boleh mengakses melalui portal U-Pustaka. Kemudian kalau tidak boleh datang ke perpustakaan tersebut, boleh booking, tidak boleh datang ke perpustakaan tersebut, boleh memohon ya penghantaran ke rumah ya melalui pos laju. So mereka perlu membayar sedikitlah kos untuk punya penghantaran bahan tersebut. Boleh secara satu laluan, boleh melalui dua hala. So melalui proses pos laju. Jadi dia akan hantar ke rumah kita. So kita boleh bacalah dalam tempoh tertentu yang ditetapkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia, dan kita akan hantar kembali masuk ke dalam pos lajunya ni, dia akan kembalikan ke Perpustakaan Negara Malaysia. Itu kemudahan yang kita sediakan lah. Maksudnya canggih lah
spektrum akses kita lebih besar, lebih cepat, lebih mudah. Nak buku apa je pergi ke portal tersebut, type, dan insyaAllah jumpa listnya dan boleh buat booking. Semudah itu. Dengan pelaksanaan sistem baru pula yang akan dilancarkan tidak lama lagi, itu sistem depository, jadi akan memudahkan lagi PNM dalam menguruskan buku-buku, kerana buku ini semua orang tahu bahawa ia adalah gedung ilmu yang cukup hebat. Jadi mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Encik Wan sendiri, apakah harapan kepada penganjuran program Bicara Penerbit Malaysia 2021 nanti? Okey, baik. Harapan Pustakaan Negara Malaysia adalah program Bicara Penerbit Malaysia 2021 ini akan dapat memberi impak yang tinggi kepada penerbit di Malaysia terhadap pematuhan kepada Akta Penyerahan Bahan Pustakaan 1986, itu Akta 331. Selain dapat memberi kefahaman penggunaan sistem depository, yang mana penggunaan sistem ini dapat memudahkan dan mempercepatkan proses permohonan ISBN, ISSN dan PDP secara dalam talian dan menjamin keselamatan kandungan digital. Itulah harapan Pustakaan Negara Malaysia. InsyaAllah. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita pada hari ini, Encik Wan Muhammad Fazali Muhammad Saleh, Timbalan Pengarah Kanan Pusat Penyerahan Terbitan Negara Perpustakaan Negara Malaysia, dalam memberi pencerahan tentang sistem depositori pengukuhan khazanah intelek negara dan apakah program-program yang akan dianjurkan oleh PNM dalam menyemarakkan lagi budaya membaca di kalangan kita masyarakat Malaysia.